A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton Tanyalah Ustaz, pada pagi ini kita kembali bersiaran untuk edisi Isnin 26 Disember 2022 dan bersamaan juga dengan 2 Jamadil Akhir 1444 Hijri. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita akan mendiskusikan, membicarakan satu tajuk yang cukup penting, iaitu dalam bab ibadah, sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Dan sebagaimana biasa, kita tampilkan ke studio pada pagi ini bintang ilmuwan kita. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, tengok muka Da'i Anas saya sihat lagi. Alhamdulillah Ustaz. Kalau tengok kat poster awalnya Ustaz. Tengok kat poster hari ni. Tiba-tiba tak ada pula Ustaz. Masya-Allah, syafahullah. Mari kita doakan Da'i Hadari kita sihat. Insya-Allah. Mata dia ada kemerahan sikit. Ada kemerahan, insya-Allah. Masalah kita doakan yang terbaik untuk sahabat kita Da'i Hadari, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan ataupun kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, iaitu sebutlah nama Allah. Anda boleh tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton di FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, ataupun anda boleh hantarkan soalan menerusi talian telefon di kaca TV anda yang tertera di kaca TV anda. Hubungi kami menerusi nombor tersebut. Dan jangan lupa kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Dan sedikit info Ustaz juga sedang penonton. Hadiah khas hampir 50 e-book percuma untuk semua penonton Tanyalah Ustaz di madatcenter.com. Sihir Pemusnah Syurga, Klinik Al-Fatihah, Kaedah Mudah 5 Minit Hafal Al-Quran, Diari Solat Anak, Si Oyen, Diet Cara Rasulullah SAW dan banyak lagi. Jadi jangan lupa dapatkan e-book, 50 e-book percuma khas untuk para penonton Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, untuk ibadah, sebutlah nama Allah. Kita kata zikir ataupun nak sebut nama Allah ni, dia memerlukan kekuatan, motivasi yang besar Ustaz. Jadi mungkin sebagai mukadimah topik pada pagi ini, ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Ta'ala. Dengan limpah rahmat, inayah, bantuan, perkenan dan keizinan Allah Ta'ala juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, menyambung permukiman kita yang sementara di atas muka bumi Allah. Dan pada pagi ini sama-sama kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah membenarkan lagi kita untuk menikmati nikmat iman dan Islam, dan dengan itu kita menambahkan ilmu kita. Maka pada pagi ini kita nak membincangkan tentang ibadah kita kepada Allah. Sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu nama Allah, sebutlah kamu, ingatilah Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang sebenar, sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu, dan pujilah dia, dan sanjungilah Allah, pujilah dia, zikirlah kepada Allah bukratan wa asila, pada pagi dan pada petang. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Doalah kamu kepada Tuhan dalam keadaan rendah diri, dalam keadaan tawaduk, dalam keadaan kita orang kata dalam keadaan berahsia, bersenyap-senyap. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang yang melampaui batas. Baik, dalam ayat ini kita faham bahawasanya menjadi satu tanggungjawab dan kewajipan kepada setiap orang Muslim agar kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab bila kita tidak mengingati Allah, maka takut dan khawatir kita tergolong dalam golongan orang-orang yang ghafil. Orang ghafil ni pun orang ghaflah. Ghaflah lah. Dia ghaflah ni apa? Orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang tersebut jingga pula dah. Bila ghaflah memang jingga lah. Pinang mari. Jadi orang yang lalai ini adalah orang yang tidak mengingati Allah. Maksud mengingati bila kita sebut zikrullah, kerana itu ulama bahagikan kepada tiga. Ada zikir yang disebut dengan zikrul lisan ataupun zikir qauli, zikir secara lisan, iaitu yang kita sebut alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita duk sebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Semua tu yang kita duk baca, yang kita duk yang biasanya kita beramal lepas solat 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar dan sebagainya. Itu zikir secara lisan ataupun qauli. Yang kedua disebut zikir qalbi, maknanya mengingati Allah dalam apa jua keadaan, tidak terputus dalam mengingati Allah. Ada ulama yang tidak mahu terputus mengingati Allah sampai bila dia masuk dalam bilik air pun dia minta orang pembantu dia membacakan Al-Quran secara deras supaya dia dengar, dia boleh dengar. Dia tak boleh nak baca tapi dia dengar. Maknanya tak nak putuskan dia punya perhubungan dia dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga zikir fi'li, iaitu dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini dimurnikan, bukan hanya sahaja ada orang mengira dengan bilah jari dia, dengan ruah-ruah jari, subhanallah, 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 begitu. Ada orang memegang biji tasbih, ada orang hari ni yang digital tek kan. Kadang risau juga duk tek aja bunyi zikir ke tak ketek aja. Dia seronok dia leka, dia main pula. Jadi tak apalah, ala kullin, apa sahaja perbuatan dia, perbuatan dia yang merujuk kepada dia tu sedang berzikir, tapi bukanlah perbuatan-perbuatan yang orang pun confuse, dia ni berzikir ke bukan ke? tak boleh lah. Maknanya perbuatan yang sesuai dan selayaknya dengan zikir, maka itu dikategorikan sebagai zikir fi'li. Maka inilah yang dianjurkan kepada orang yang sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang lain, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatilah aku, kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang ingat Allah, zikir kepada Allah, ingat ni boleh dengan, tadi kita sebut, boleh dengan cara sebut, boleh dengan cara kita ingat. Macam mana kita ingat? Kalau kita tengah duk sibuk dengan salah satu perkara, ataupun orang duk bertalu-talu duk pesan kat kita, kan? Contoh Dak Yanas nak keluar rumah, isteri pesan, tolong bang jangan lupa beli ni, pakai kasut sikit, bang jangan lupa nak beli, bang jangan lupa, baru buka masuk kereta, bang ingat bang jangan lupa nak beli. Kita pun duk bawa kereta, kita duk nak buat benda lain, tapi kita duk terngiang-ngiang benda tu, kita teringat. Macam kita teringat kepada mak bapak kita. Kadang ada orang kata mak bapak dia meninggal dah, dia teringat. Dia teringat tu maknanya ada orang kata keterikatan minda dia kepada benda tu. Itulah maksud ingat. Dia tak semestinya kata, ada orang kata ingat kalau zikrullah mesti kena sebut. Tak ada. Maksudnya kata Maimun bin Mihran, dia kata apa rahimahullah, dia kata orang yang terbaik bukanlah orang yang sentiasa lidahnya berzikir memuji Allah. Dia baik, bukanlah terbaik. Maknanya dia bukan nak kata benda tu tak baik. Benda tu baik, tapi orang yang paling baik adalah
apabila dia nak buat maksiat, dia teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya benda tu oleh kerana keterikatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu panjang dan begitu lestari dalam hidup dan dalam seharian dia, menyebabkan dia melakukan kehidupan dia, menentu ukur kehidupan dia dan juga mengatur kehidupannya sesuai dengan keredaan Allah. Itu matlamat utama yang kita nak. Kadang-kadang ada orang berzikir sahaja, tapi lepas berzikir dia maki orang, lepas berzikir dia hamput orang, lepas berzikir. Maka apakah itu matlamat daripada zikir? Bukan. Apakah itu matlamat daripada kita mengingati Allah? Dan apabila kita memulakan sesuatu dengan nama Allah, bila kita sebut Allah, ada dalam satu asar, dalam kalau tak salah ingatan saya, dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, disebutkan kalau bapa tu tengah pukul anak ataupun tengah marah anak tu sebut Allah, kita kena berhenti. Jangan teruskan. Maknanya sampai macam tu sekali. Tapi budak-budak duk tahu trik ni, dia sebut awal lagi. Dia buat modal. Dah awal lagi bapak baru tarik Allah. Tak boleh. Dia takutlah Allah gantung kat leher dia. Jadi ini adalah perkara yang sepatutnya sinonim dalam kehidupan manusia. Kerana itu Nabi SAW membuat satu perumpamaan. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan antara orang yang berzikir mengingati Allah dengan orang yang tak berzikir mengingati Allah adalah sebagaimana orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya orang yang berzikir tu orang yang hidup, orang yang tak berzikir tu orang mati. Allah a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu gambaran yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup, sementara orang yang tidak berzikir seperti mana orang yang mati. Jadi alhamdulillah Ustaz untuk mukadimah pada pagi ini. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk kita istiqamah dalam zikir dan juga kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, mungkin kita boleh raikan soalan daripada sahabat kita. Ramai yang menghantar soalan pada pagi ini, ramai pencinta zikir hari ini Ustaz. Baik, kita ada Muhammad Hafiz di Facebook, penonton setia kita. Apakah hikmah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita memulakan sesuatu pekerjaan atau apa jua urusan yang baik dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni basmalah, dan disudahi dengan alhamdulillah? Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz. Terima kasih soalan Hafizi. Teringat nasyid bernama Rehan, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Tak payah nyanyilah. Kita nyanyi sekali lagi Da'i Hadari dah sakit mata, sebenarnya orang ni sakit jiwa pula dengar kita. Masya-Allah. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah atau bi bismillah fa huwa abta' atau abtar, dalam satu riwayat yang lain. Akhta', dalam riwayat yang juga disebut sebagai akhta'. Setiap amalan yang mempunyai satu-satu urusan yang dikehendaki oleh seseorang manusia itu, jika tidak dimulakan dengan bismillah, disebut tadi basmalah. Basmalah ni adalah kalimah pendek kepada bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah. Bagus-bagus. Soalan ni dia bagi satu insight ilmu yang baik pada kita. Hamdalah adalah perkataan alhamdulillah. Hauqalah perkataan la haula wala quwata illa billah. Istighfar adalah astaghfirullah. Maka itu dia punya nama rasmi ataupun nama dia lah. Okey. Bila kita sebut basmalah, bismillah, kata Nabi SAW, tak mula dengan bismillah, maka amalan itu terputus. Okey, terputus. Apa maksud terputus, terbatal, terputus, tak diterima? Maksudnya yang Nabi nak maksudkan dekat sini adalah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada dalam satu zikir pagi dan zikir petang, Nabi suruh kita baca sekali pagi sekali petang. Ni kalau tak dan saya tak tahulah macam mana. Nabi kata wala takilni ila nafsi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ainin. Apa maksudnya? Ya hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup. Ya qayyum, wahai Tuhan yang maha perkasa, kekal, lestari kekuasaannya, keperkasaannya.
birahmatika, dengan rahmat engkau aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni, baikilah kehidupan keadaan diriku, nafsi keadaan diriku, kullahu, semua. Wala takilni, jangan biarkan aku sendiri tanpa diberi panduan tarfat ainin, walaupun sekelip mata. Okey, jadi maksudnya ini kita panggil correlate, dia bergabung ataupun bergantung dan bersambung dengan kebergantungan kita kepada Allah. Okey, kalau kita lepas diri daripada Allah, mungkin amalan kita tu, benda yang kita buat tu tak dapat taufik Allah. Dan sesudah amalan yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab Allah yang membenarkan benda baik ke benda yang kita rancang tu jadi pada kita. Allahu Akbar. Dorongan ataupun ilham yang baik itu Ustaz, insya-Allah. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Ayuh kita redakan seketika pagi kita ini dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz. Pada pagi ini kita membicarakan topik ibadah. Sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah. Dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Dan kita ingin teruskan lagi Ustaz dengan kita meraihkan soalan daripada sahabat Facebook kita, iaitu Siti Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Allah itu ada 99 nama yang selalu kita baca lah Ustaz. Apakah kita perlu menyebut nama-nama Allah itu bersesuaian dengan hajat yang kita inginkan? Sebagai contoh, Ya Fattah, Ya Razzaq, untuk memohon agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan barakah untuk kita. Mohon perkongsian Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Puan Siti Hajar. Kita dalam hadis, sebelum hadis kita pergi kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-180, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai nama-namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang magnificent, nama-nama yang superb. Kita sebutlah. Okey, fad'uuhu biha. Maka Allah kata apa? Kamu berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bila mendengar kata Nabi SAW, Nabi bersabda, dia kata ada satu nama yang kalau kamu berdoa dengan nama itu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan. Tapi Nabi tak bagi tahu, tak bak nama apa. Aisyah try sesuatu. Allah. Hak ni ke? Hak ni ke? Hak ni ke? Nabi tak jawab. Hak ni ke? Hak ni ke? Okey, maksudnya nak memberikan indikator kepada kita, indikasi kepada kita bahawasanya nama-nama itu sesuai dengan maksud dia, memberi satu panduan kepada kita untuk berdoa dengan nama tersebut. Contoh macam tadi dia sebut Ya Fattah, Ya Razzaq.
boleh tak kita guna untuk Allah Ta'ala buka rezeki, buka hati, buka jalan hidup? Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab itu nama yang sesuai dengan nama Allah tu. Okey, dalam hadis Nabi SAW sebut, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman man ahsa mi'atun illa wahidah mi'atun illa wahid man ahsaha dakhala al-jannah. Nabi kata Allah Ta'ala ada 99 nama, 100 kecuali satu. Siapa yang kira, siapa yang sebut akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam-macam lah dalam hadis-hadis yang lain disebutkan nama-nama Allah yang 99 tu. Yang kita pula duk dengar nasyid, nas'aluka ya man huwa ar-rahman, lepas tu War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min, sampailah habis. Cumanya ketepatan kita berdoa yang tu yang nak kena perhati. Janganlah pula kita ya Rahimu ya Wadud, ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha berkasih sayang. Hancurkanlah dia. Macam berlawanan pula dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim, kan? Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha banyak dia punya azab siksa dia nak bagi ke orang, yang Maha ini, yang Maha Perkasa, yang Maha Muntaqim, yang boleh menghukum dan sebagainya. Tiba-tiba kita rahmatilah. Rahmat pula dah. Dia confuse, dia silap, okey. Jadi kita kena pastikanlah tak sesuai lah. Jadi yang tu kenalah sesuai dan juga kena meet dengan kondisi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah tepat cara kita berdoa dan juga berzikir dengan nama Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Jadi biarlah kena ataupun sesuai dengan apa yang dipohonkan itu. Dan Ustaz dan juga sidang penonton, kita ada sahabat pemanggil kita yang pertama pada pagi ini, Ustaz. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai. Ya, siapa di talian? Saya Robizan. Ya, silakan puan. Saya nak tanya, apakah orang yang tak berselawat, tak berzikir, hati telah mati? Ya. Oh, baik. Itu je soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Robizan Abu Bakar yang bertanya. Macam ada lagi tu. Ada lagi. Mungkin ada masalah teknikal itu, Ustaz. Tapi terima kasih untuk soalannya walaupun ringkas. Adakah orang yang tidak berselawat, tidak berzikir itu tanda hatinya telah mati, Ustaz? Ya, inilah yang kita risau. Ya, Ustaz. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah itu menjadikan hati menjadi tenang? Kalau kaitan mengingati Allah itu terikat dengan hati manusia, kalau hati manusia itu sunyi daripada mengingati Allah, itulah tanda-tanda. Itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda memang hati yang sudah mati. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau hati kamu sudah mati, hati sudah rosak, maka pintalah kepada Allah agar dikurniakan hati yang baru. Maksudnya macam tu. Macam mana nak kurnia hati baru? Ada operation ke? Ada apakah? Yang inilah yang disebut al-qalb, yang mana dia satu tempat yang agak misteri dalam kehidupan kita, yang memang kita tahu dekat sini. Nabi sebut al-qalbu hahuna, al-qalbu hahuna, hati itu di sini. Tetapi macam mana kaedah atifiyah ataupun kelembutan hati itu? Apabila hati yang keras, Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifat hati. Summa qasat qulubuhum, selepas daripada dapat ayat-ayat Allah, keras hati mereka. Keras ni maksud apa? Ada hati yang Tuhan kata macam batu, ada hati yang Tuhan kata macam ni. Hati macam batu pula. Batu ni pun kalau ayak titik atas batu tu, ada batu yang keluar ayak, ada batu-batu kering, ada batu yang boleh terima ayak. Batu pun kalau air duk mari atas batu, lama-lama batu pun lembut. Kita dengan minum ayak, dengan hujan duk turun, dengan macam-macam duk ada, hati tak boleh nak ingat Allah. Maksudnya hati yang tidak mengingati Allah, sudah tentu kita faham bahawasanya hati itu perlu diresusitasi. Apa dia resusitasi nak nyebut pun payah, kena hidupkan balik, kena recharge balik hati itu, kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kembali denyut nadi hati kita agar kita mampu mengingati Allah. Allahu Akbar. Di dalam kolam jiwa kita perlu dipenuhkan dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa tu resusitasi? Resusitasi. Macam negosiasi pada. Lebih kurang. Baik, makna yang berbeza. Jadi Ustaz juga sedang penonton, banyak perkataan baru saya belajar ini, Ustaz. Insya-Allah tabarakallah, dia mari ilham baru. Baik, Fadil Ustaz dan juga sedang penonton, kita ada Mas Niza Ustaz di Facebook untuk soalan yang berikutnya.
benarkah hukumnya makruh orang yang berzikir atau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar khutbah? Okey. Dan yang kedua, bolehkah Ustaz jelaskan beberapa tempat yang dilarang kita berzikir, berselawat dan menyebut kalimah Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di lisan ni Ustaz. Baik. Pertama sekali, tanggungjawab Mas Niza ya. Tanggungjawab kita apabila berada di dalam khutbah adalah mendengar. Okey, sebab apa? Sebab itu tuntutan dan keadaan. Kita kena faham ya. Kadang-kadang apabila kita buat satu benda itu, benda tu betul secara umumnya disebut sebagai zikir ataupun sebagainya, tapi pada tempat, keadaan, ketika dan masa, mendengar khutbah adalah bentuk zikrullah. Okey, betul. Jadi bentuk zikrullah, dan tanggungjawab kita pada ketika itu, kan dalam hadis Nabi selalu duduk pesan-pesan kan, bila mana wal imamu yakhutub kan, fasma'u wa ansitu la'allakum turhamun. Bila imam mula khutbah, kamu dengar dan kamu taat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut man massal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu. Dulu tak ada kapet, duduk atas tanah kan. Jadi main batu, main batu. Dengar tapi duduk main batu. Macam kat perhimpunan sekolah. Macam kat perhimpunan sekolah yang main batu kan. Betul baling kat kawan depan. Lepas tu kena baling dekat pengawas cetek nama. Kena cikgu disiplin. Kena cikgu disiplin pula. Jadi cerita dia, tanggungjawab kita pada ketika itu adalah mendengar khutbah. Kerana itu dimakruhkan buat benda lain kecuali selawat kepada Nabi SAW. Sebab bila disebut nama Nabi, maka selawatlah. Jadi itu interaksi yang ada dalam ketika mana khutbah. Maknanya khutbah kena dengar. Dengar itulah yang maksud kepada khutbah. Lagi satu, tempat-tempat yang dilarang berzikir, berselawat dan menyebut kalimah Allah, sudah tentulah tempat-tempat yang tidak bersih sebagaimana dalam tandas. Lepas tu ada doa masuk tandas dan keluar tandas. Bukan dalam tandas tu hang hasbi Allah, dalam tandas pula duk lagu tu. Ni awak pula ni. Duk karaoke pula dalam tu. Jadi cerita dia bukan kata berzikir, menyanyi pun tak boleh. Kan menyanyi pula, kita duk mandi menyanyi kan. Menyanyi pun tak boleh. Maka ada tempat-tempat dia. Kemudian tempat-tempat yang kita kata keadaan-keadaan yang tentu, maksudnya keadaan yang paling tak sesuai adalah di tempat yang paling tak sesuai, iaitulah dalam tandas. Itu sahaja. Adapun kat tempat-tempat lain, dalam keadaan-keadaan yang lain, tidak ada halangan untuk kita berzikir ke nak berselawat kepada Nabi SAW. Dan begitulah sebagaimana tadi yang disebut dalam khutbah. Dalam majlis ilmu tak ada masalah, dalam majlis ilmu boleh nak sebut astagfirullah sambil-sambil nak dengar kan. Jadi kita memfokuskan kehidupan kita itu, kita tahu di mana prioritinya, maka insya-Allah kerja buat kita akan lebih baik insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada lagi sahabat pemanggil yang menanti di talian pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz. Okey, soalan saya begini dengan Ustaz. Adakah dengan memperbanyakkan menyebut nama Allah akan beroleh syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh bertanya. Berteman dengan kicauan burung itu terima dia. Masya-Allah, terima dia. Burung merebah ke apa Ustaz? Baik. Jadi selawat, kelebihan selawat dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji Ismail dan Dai, bila kita sebut terikat dengan syafaat baginda, syafaat baginda terikat dengan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Adapun zikrullah kita terikat dengan berat timbangan amalan mizan kita. Sebab tu bila kita sebut zikrullah, ada zikir-zikir yang Allah Ta'ala bagi dia punya pahala dia powerful. Antaranya kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Dua kalimah yang memang ringan di lidah, berat ditimbang dan paling disukai oleh Ar-Rahman, paling dicintai oleh Allah. Pada subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Maka itu adalah
benda yang bagi manfaat kat kita, pemberat mizan. Adapun nak dapat syafaat Nabi SAW, tidak lain tidak bukan dengan banyakkan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana almar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cinta. Maka kalau kita cinta kat Nabi, jangan lupalah, janganlah hari Jumaat ya duduk selawatlah bila-bila pun duduk saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saja baca selawat adalah mayang, Allahumma salli ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, baca saja, tak apa. Itu orang tanya semayang ke? Tak ada, baca selawat tak ada masalah. Awak pula kan selawat Ibrahimiyah. Betul, duduk saja lagi, Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu benar-benar yang sepatutnya menjadi bread and butter, tu dia. Patutnya menjadi kebiasaan orang-orang yang beriman lah. Okay. InsyaAllah menjadi kebiasaan ataupun rutin kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada segi sahabat pemanggil Ustaz. Ramai peminat Ustaz kita, Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah. Halo, Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naim dan kru semua dan ustaz-ustaz mau doa biarlah kawan bagi selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Amin. Tapi kita minta lah ayat bah ni semua, biar kita minta. Yang ramai-ramai kita minta pada apa yang lah ayat bah ni. Hilang, Tuhan ambil balik lah. Kata pada Tuhan nanti ambil balik ayat bah ni dengan serta-merta. Kita doa banyak-banyak, kita doa. Dan Tuhan meminta. Tapi mamunya soalan, kadang-kadang mamu lupa angkat Tuhan. Tapi Tuhan bagi lupa mamu segala-gala. Tuhan tak bagi rezeki kat mamu. Pasal mamu lupa ke Tuhan. Tak sebut nama Tuhan langsung. Lagu mana kita nak dapat rezeki. Tiba-tiba mamunya rezeki pun tak ada. Pasal mamu lupa pada Tuhan. Mamu ngilau tak tentu Allah tu. Kerana kita lupa pada Tuhan. Yang tu soalan mamu, doa-doa lah. Dan mamu sama pergi daripada dunia sampai akhirat. Tetapkan iman mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama aminkan doa daripada sahabat pemanggil kita Mamu Hanifah dari Pulau Pinang untuk sahabat ataupun mangsa-mangsa banjir yang terjejas Ustaz, terutamanya di Pantai Timur dan juga 5 negeri itu. Kita doakan semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bangkit kembali bersama. Baik Ustaz, bila sebut tentang zikir dari Mamu, bagi gambaran mewakili mungkin saudaranya ataupun bertanya bagi pihak masyarakat tentang kita nak rezeki pada Allah, kita nak keberkatan dalam hidup, tapi kita Mamu kata melilau ni apa Ustaz? Melilau ni macam apa nama Kulu kilir tak tentu arah. Tak ada arah tujuan. Segi respon pada Ustaz. Baik. Terima kasih Mamu Hanifah Penang. Dia bila Mamu cakap tu kepala automatik dulu tu. Alhamdulillah. Sebelum saya nak jawab soalan Mamu ataupun mengaitkan itu dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nak tentu sikitlah pasal ayat bah ni. Yalah, kita tahu bahawasanya ini semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahawasanya tangan-tangan manusia yang menyebabkan perkara ini berlaku. Dia adalah bencana yang melibatkan soal alam, tapi jangan lupa manusia yang mengubah struktur alam. Yang ni yang kena awasi, kena jaga, kena perhati dan kena lihat. Kalaulah pembalakan yang haram masih berlaku, benda-benda yang tak jaga, sebab itu adalah konteks alam, nak menjaga alam. Kemarin saya ada tengok satu dokumentari dekat Bermuda Island. Bermuda Island ni, dia keliling tu ada reef, coral reef. Coral reef tu dia keras. Kalau datang apa nama tu bukan banjir, badai ke apa, dia langgar dekat coral reef tu, dia langgar dekat terumbu karang tu, dia akan pecah. Itu angkat hat tu habis. Konsep paya bakau lah Ustaz. Konsep paya bakau, konsep apa nama tu, kalau kita paya bakau lah. Kalau di sana mungkin terumbu karang dan seumpamanya. Kalau kat tempat-tempat lain ada cara. Kalau dekat tanah darat ni, nak tahan ayak tu, pokok-pokok je lah yang lepas ambil pokok tu pasal apa. Jadi kena jaga yang ni. Sebab apa, memang betul kita doa-doa juga, kita sumbang-sumbang juga. Ikhtiar kita jaga negara, jaga apa alam sekitar. Baik, Mamu, Allah Ta'ala sebut tadi ayat saya baca, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatilah aku, nescaya aku ingat kamu. Benar. Washkuruli, syukur kepada aku.
wala takfurun, dan jangan engkau ingkari nikmat aku. Kita tengok ayat ni bila Tuhan kata ingat aku ingat kamu, syukur kepada aku. Ini maksudnya bila kita bersyukur kepada Allah, bila kita ingat kepada Allah, dia ada terikat dengan wala takfurun, jangan engkau kufur. Kufur apa? Nikmat. Sebab dengan kita tidak mengingati Allah, kita kufur nikmat kepada Allah SWT. Sebab Allah duk bagi kat kita. Betul lah Mamu kata, kalau ni macam Allah tak ingat kat kita, rezeki tak mai kat kita, kan? Dia rasa mujuk Mamu terasa lagu tu. Kan? Cubahan yang tak buat dono, buat tak tahu kan. Ni tak ada apa pun. Okey ya. Buat lui. Itu dah sampai peringkat istidraj. Maksudnya Allah bagi rezeki dan keadaan Allah murka. Sedangkan bila kita sebut tentang rezeki, bukanlah itu satu benda yang dimurkai oleh Allah, bahkan diridai oleh Allah SWT. Maka memang betul keterikatan kita dengan mengingati Allah. Sejauh mana banyak kita mengingati Allah. Kata dalam satu hadis Nabi SAW sebut, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan, hadis yang sebelumnya, kamu beramal kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Sesungguhnya Allah tidak akan jemu, melainkan kamu dulu yang mula jemu. Allah Akbar. Itu sangat deep yang Nabi bagi kat kita. Moga-moga kita tidak jemu-jemu mengingati Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terus istiqamah berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu Ustaz dan juga sedang penonton, mari sama-sama saya nak mengajak diri saya dan juga seluruh sedang penonton tayang Ustaz, kita redakan seketika jiwa kita, kolam jiwa kita, ayo kita penuhkan dengan kita sama-sama menghayati dan juga membaca zikir Asmaul Husna. Ayo sama-sama kita. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي التعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sihat dan teruskan kita istiqamah berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita masih lagi pada membicarakan ibadah. Sebutlah nama Allah, dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Fadil Ustaz, kita telah pun jawab beberapa soalan daripada sahabat kita yang buat panggilan di telefon ataupun di talian yang telah pun kita raikan sebentar tadi. Terima kasih kami ucapkan kepada anda, dan tadi semangat Ustaz kita Asmaul Husna Ustaz. Masya-Allah. Asal macam sekolah-sekolah. Saya cakap pimpinan sekolah Ustaz, terutamanya hari Jumaat Ustaz. Ya. Insya-Allah. Jadi para penonton, sebagai renungan kita bersama, nak kita kata apa Ustaz, nak kurangkan, nak didik diri kita itu, nak kurangkan scroll, banyakkan berzikir, itu satu benda yang mujahadah juga Ustaz. Hari ni scroll, ambil remote TV, subhanallah. Alhamdulillah jarang Ustaz. Jadi mungkin sedikit pandangan ataupun nasihat daripada Ustaz. Baik-baik. Ada juga ambil remote control tu, tengok-tengok Allah terlepas. Pasal terlepas siaran. Allah. Nah, dia JK juga. Baguslah. Bukanlah nak kata kat siapa-siapa kan. Yeah. Baik, saya teringat satu asar yang disebut oleh Khalid Ibn Walid. Bila mana dia dalam perang, satu hari dia pegang mushaf, dia kata, syaghalatna ankal jihad. Kami telah disibukkan daripadamu, maknanya Al-Quran itu, dik kerana jihad. Alangkah indahnya alasan tu. Alasan tu pasal jihad. Tapi kata Syekh Aid Al-Qarni, kalau tak silap, ataupun Al-Arifi kata, dia kata apa? Hari ni tukar huruf je. Dal tu tukar huruf zai. Syaghalatna angka al-jihaz. Daripada jihad jadi jihaz. Okay, kami telah dilalaikan daripada mengingatimu ataupun daripada Al-Quran, daripada zikir, disebabkan oleh gadget. Kalau dulu alasan Khalid Al-Walid pasal jihad, kita pasal gadget. Jadi macam mana nak kurangkan scroll, banyakkan zikrullah. Antaranya memang kalau kita rasa dulu-dulu, zaman dulu-dulu, telefon ni dering baru kita pergi. Betul tak? Dia bunyi dulu. Dia bunyi dulu baru kita main pergi. Tapi hari ni telefon dia bunyi ke, dia tak bunyi ke, dia bergetak pun kita dah ni dah. Jadi macam mana kita kurangkan keterikatan kita. Mungkin satu ketika kadang-kadang kita kata kita tak ada masa sebab kita duduk. Tak. Anggap macam bawa kereta. Bawa kereta bukan setiap masa kita bawa kereta. Bawa kereta nak main Seri Pentas, bawa kereta nak pergi ke airport, bawa kereta nak pergi pejabat, bawa kereta nak pergi klinik. Tapi bila kita duduk di rumah, kita tak bawa kereta pun. Okey. Jadi anggaplah ni pun macam kereta. Ada masa kita bawa, ada masa kita tak guna, ada masa ni periuk nasi. Hang pegang ke periuk tu duk gendang, tak pegang pun. Mana ketika masak nasi je masak. Okey, jadi ini ada ketika dan masanya. Ada ketika dan masanya, jauhkan. Walaupun orang kata, Allah Ustaz, dalam ni pun ada Quran. Ya, ada Quran. Tapi buka Quran, notification duk keluar. Tak ada fokus. Tekan notification, baca notification. Kadang-kadang kita tak sedar. Baca notification, baca Facebook, banyak lagi pada baca Quran tu. Jadi, ketepikan, letak, kita make time for that. Kita yang buat masa tu. Kalau kita tak boleh, orang kata kalau dah tak ada masa untuk mengingati Allah, maka ciptalah masa. Kena cari masa. Kena peruntukkan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab daripada kita nak buat benda ni memang betul. Serius dia tuan-tuan kena ingat, benda ni tak ada manfaat pun. Kalau dia salah guna.
Kalau dia digunakan untuk akhirat, ya dapatlah manfaat akhirat. Tapi dia tak membantu kita. Yang akan membantu kita siapa? Yang akan teman kita dalam kubur siapa? Amal soleh. Tak ada orang tanam dengan iPhone 14, iPhone 14, tak ada. Tak ada wasiat. Tanam saya dengan iPhone, sekejap lagi nak baca Quran dalam iPhone. Tak ada. Kita buatlah apa yang kita buat sekarang ni, sebab yang itulah yang nak teman kita masa kita duduk dalam kubur dan sebagainya. Maka kita kena tak boleh tidak. Sebagai seorang yang mukmin yang beriman, sibuk-sibuk mana pun kita memang itulah yang sepatutnya. Kalau tidak pun kerana kita sendirilah biasakan mulut kita tu. Bila kita banyak scroll, banyak tengok kekurangan diri kita, nampak pula kelebihan orang lain pula. Jadi itu tak puas hati lah, menyebabkan jadi hasad dan sebagainya, menyebabkan mengumpat dan sebagainya. Ini satu benda yang perlu kita kurangkan ataupun elakkan, Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Sahziatul Sidik di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah jika seseorang seperti melatah atau terkejut sehingga menyebut nama Allah itu dengan gelaran yang tidak sepatutnya? Bagaimanakah untuk mengelak agar tidak terjadi sedemikian ketika terkejut sehingga mengeluarkan perkataan yang tidak baik, Ustaz? Melatah, Ustaz. Melatah ni memang saya sendiri pun melatah agak. Oh, dia melatah, Ustaz? Ada juga kadang-kadang. Jangan duk try lagi bayar depan TV. Jadi ada orang melatah, dia sebut zikrullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab itu menjadi benda yang dia memang selalu sebut. Biasakan. Saya teringat ada satu ketika saya waktu tu di Madinah, saya ternampak sekonyong-konyong dari jauh. Dia susah tau. Pasal kadang-kadang bila kita nak jumpa masyayikh, syekh-syekh kita, nak jumpa mereka dalam keadaan bersendirian, tak ada orang kumun, susah. Jarang lah, rare lah momen tu. Ada satu ketika saya ingat sebelum maghrib kot, jalan nak pergi ke masjid, nak masuk masjid, sekonyong-konyongnya nampak Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Nampak dia tengok, Syekh Jazairi kan. Kita pun pi dekat dia, tunggu dia duduk main, dia nak masuk, dia nak pergi ke tempat dia nak mengajar lah kan. Kita pi tu sampai bertemu lah. Tengok orang tak ada, pasal dia orang sorang, dia naik kereta roda kan, kursi kereta roda, kursi roda. Naik kursi roda, orang sorang dia, tapi tukang sorang pun laju lah, pasal tak mau orang kacau kan. Saya pun dapat peluang tu pi. Sebelum saya sampai lagi berapa meter tu, saya memang nampak mulut dia tak berhenti. Dia berzikir. Jadi saya pun pergi kat dia, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaatukum Syekh. Jadi kita doa dia, cium dahi dia, habis aja dia bersalam Syekh. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kan? Jadi saya kata, subhanallah. Kadang-kadang tak perlu pun kita nak tunjuk, tak payah. Benda tu jadi begitu dah dalam kehidupan kita. Sebati. Jadi bila nak melatah benda elok, kena sebatikanlah bercakap yang elok. Ini kalau hak bercakap hak orang punya, bukan sebut hak orang lain punya, bukan sebut dia, buat orang lain punya. Lepas tu sebut hak mencarut, na'udzubillah min zalik, sebut perkataan, sebut maki, kan, sebut perkataan celaka, sebut ini sebab apa? Sebab kita duk sebutlah. Jadi kita kata ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kata Allah SWT dalam satu ayat, kepadanya, yakni naik kepada Allah SWT tu perkataan-perkataan yang baik. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan amalan soleh Allah angkat. Jadi kita banyakkanlah, cuba insya-Allah boleh. Bila dengan latihan, melatah ni dengan latihan. Latih lah. Kalau tak latih, dia letih. Melatah baca Yasin sampai habis. Oh, boleh. Lagi bagus. Terror yang tu terror tu. 30 juz Quran, masya-Allah. Bila nak habis melatah ni, Ustaz. Baik, Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya pada pagi ini. Assalamualaikum, sahabat talian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Nur Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Ya, silakan. Okey, soalan saya berkenaan Asmaul Husna tu, bila kita baca dalam bahasa Melayu, kadang-kadang susah nak baca dalam bahasa Arab. Dan bahasa Melayu sebab kita faham masuk, ia lebih merinci kedua kita. Macam itulah lebih soalan saya, mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih.
Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Hidayah dari Kota Baru yang bertanya soalan, dan kita doakan sahabat-sahabat kita di Kelantan Ustaz dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Bila sebut bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni, lafaznya kadang-kadang maksud tu nak faham susah Ustaz. Kita orang Melayu kadang-kadang kan, kalau kadang-kadang gambaran itu, makna tu kita mungkin menghadapi sedikit kesukaran. So, mungkin sedikit nasihat beliau Ustaz. Baik. Kadang-kadang bila kita betul sesuatu itu apabila kita fahami, dia lebih memberikan implikasi dan juga kesan dalam jiwa dia. Ada kesan. Contoh bila kita doa, kadang-kadang kalau doa lepas mayang tu imam doa apa pun kita akan tahu pun. Amin amin. Dia tak ada feel. Sebab bila tak faham. Zikrullah pun sama jugalah, tapi dia ada keberkatan dia bila kita sebut dalam bahasa Arab tu. Sebab apa? Sebab bila kita sebut dalam bahasa Arab dan kita belajar solat, contoh paling mudah solat. Boleh tak solat kita walaupun kita tak faham. Kadang-kadang orang tu 70 tahun tak faham lagi bacaan dalam solat dia. Tapi boleh tak dia nak tukar solat dia tu jadi bahasa Melayu? Tak boleh. Allah Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasih. Tak boleh. Dia memang kena cakap bahasa Arab juga. Jadi kok mana pun macam inilah saya kata. Kalau Korea kita boleh dengar, tengok cerita Korea, dengar, cuba tukar dia punya alih bahasa tu. Huduh nak dengar, tak ada feel langsung. Walaupun kita kata ada feel dengan bahasa sendiri kan. Cuba tukar bahasa Melayu. Kan dulu apa cerita Jepun, tukar bahasa Melayu. Kenapa engkau macam ni kan? Jadi masalah. Jadi kita usaha, kena usaha. Baca yang bahasa Arab, usaha juga. Tengok makna dia. Makna tu kita kaji masa lain, kita tengok masa lain. Ini usaha kita untuk memahami kalimah-kalimah yang baik. Allahu a'lam. Allahu akbar. Lenggok dia pun lain Ustaz. Insya-Allah kita nak berehat seketika Ustaz. Terus dia menonton Tayar Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayar Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam Tayar Ustaz untuk kita meneruskan perbincangan topik ibadah. Sebutlah nama Allah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Nah Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya di Facebook Ustaz. Rohaya Arifin yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sakit atau kurang sihat, kita sering menyebut nama Allah. Terkadang sampai menangis, merayu-rayu minta disihatkan. Namun sering lupa bila mana sudah kembali sembuh. Soalannya Ustaz, soalan saya cukup hanya menyebut nama Allah sahaja, bukankah dengan istighfar dan selawat serta zikir juga elok untuk kita sebut masa kita sakit, atau cukup hanya menyebut nama Allah sahaja Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik. Kita kena tengok keadaan orang sakit ni berbeza antara satu sakit dengan satu sakit yang lain. Ada orang sakit dia boleh baca Quran. Betul. Kan? Bukan setakat selawat, bukan setakat ni. Dan suruh dia karaoke pun dia boleh. Padahal dia sakit. Boleh. Kan? Ada orang yang kondisi kesakitannya itu terlalulah hebat sehingga dia tak mampu kecuali nak menyebut nama Allah dalam keadaan yang paling ringkas. Contohnya Bilal bin Rabah, kan, oleh kerana terhempak batu yang berat. Kita bukan baru batu yang berat, baru kena hempak bantai. Hari Ahad orang kejut, kita dah sebut Ahad cuti. Kan, hari ni pula cuti Christmas, sambung kemarin cuti umum jatuh hari cuti biasa kan, cuti Ahad. Jadi cerita dia maksudnya tak kiralah apa jua keadaan, sebutlah dengan sekadar yang kamu mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa kita kepada Allah tu sekadar yang kita mampu. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah menyebut nama Allah pada keadaan yang kita mampu. Itulah yang terbaik. Tak kiralah nak selawat semua, tapi apa-apa pun hendaklah mengingati Allah dalam keadaan kita senang, susah, payah, semua. Betul. Dah dapat nikmat, dah seronok, dah lega sakit kan.
ini dah masuk hospital bukan main lagi. Allah, Allah. Keluar hospital ya hura. Jadi kita macam itulah keadaan kita, manusia begitulah. Ya, jadi dalam apa-apa jua keadaan pun, suka, gembira, sedih, duka, maka semuanya itu adalah ruang dan peluang untuk kita mengingati Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan fikir, zikir, syukur dan sabar. InsyaAllah. Tanyalah Ustaz pada pagi ini Ustaz, kita nak tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih kepada anda para penonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kembali kita dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Masih lagi kita bersama Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk kita meneruskan diskusi ilmu kita dalam topik ibadah. Sebutlah nama Allah. Ayuh kita terus menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang zikir Ustaz, bila sebut tentang sebut nama Allah ni, Ustaz dah berbicara panjang lebar, dan sebelum ni pun mungkin kita biasa dengar pencerahan tentang zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Ustaz, jauh di lubuk hati kita tu kadang-kadang ada perasaan malas, ada perasaan rasa berat dan sebagainya, halangan-halangan tu Ustaz. Baik. Ini mungkin pencerahan Ustaz. Terima kasih Daya Ana. Soalan yang saya kira cukup memberikan maksud kepada apa yang berlaku secara realiti dalam hidup kita. Tak usah kata orang kita pun. Sama. Ini kerana apa punca benda ni berlaku? Sebab kita selalu mengatakan ataupun dalam zakirah, bukan dalam zakirah kita, zakirah tu dalam kita punya conscious kita, dalam kita punya kefahaman ataupun perkara yang kita fahami daripada zikir tu adalah kalau nak berzikir ni mesti duduk, mesti elok-elok, mesti kena tertib, kena macam tu. Ada wudu, ada apa, ada semua duduk atas sejadah. Kerana gambaran kita kepada berzikir adalah begitu. Sedangkan tidak. Kan? Macam tadi saya sebut cerita dengan Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi. Begitu keadaannya. Contohnya kalau kita kata kita orang yang sibuk, Nabi SAW menganjurkan kita azkarus sabah wal masa. Zikir pagi dengan zikir petang. Nabi anjurkan kita. Zikir pagi ni, kategori zikir pagi adalah lepas daripada solat subuh, yang terbaik sebelum terbitnya matahari, sehinggalah solat zuhur. Panjang tu timingnya tu. Kan? Kemudian after asar, petang, mula je after asar, lepas asar sehinggalah selepas isyak. Itu zikir petang. Paling-paling tak ingat, lambat nak buat sebelum tidur hayun. Saya try tadi pasal nak main ni kan. Saya try zikir pagi. Ada orang beramal dengan Al-Maksurat yang dihimpun oleh Al-Imam Hasanul Banna. Itu juga baik sebab Al-Maksurat juga dihimpun, diambil daripada zikir-zikir pagi. Cuma disusun secara tertibnya itu oleh Al-Imam Hasanul Banna. Dia ada Al-Wazifatul Kubra dan Al-Wazifatul Sughra. Yang Al-Wazifatul Sughra tu, Wazifatul Kubra tu dia besar sikit, dia banyak sikit sebab ada ayat-ayat Quran yang lebih kompleks dan lebih panjang untuk dibaca. Tapi kalau Al-Wazifah As-Sughra tu, tanggungjawab yang ringkas tu, zikir ringkas tu, yang sama dengan zikir pagi dan petang yang disusun oleh Syekh Dr. Sa'id Ali Wahab Al-Khattani rahimahullah, yang mana telah pun diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basir Abdul Rahman. Saya ada bersama-sama dia buku ni. Tuan-tuan belilah yang ni beramal sampai lebam, tak apa.
Kan? Dan buku saya pun lebam dah untuk mengajar buku ni kan. Kan? Maksudnya zikir pagi saya try tadi. Tengah duduk bawa kereta. Okey, saya keluar daripada rumah 6 suku nak sampai Seri Pentas 6.30. Keluar rumah. Okey, keluar rumah baca. 6.30 habis dah. 15 minit. Sambil-sambil kita bawa kereta lah. Sempat Ustaz? Sempat dan kita dah biasa baca kan. Tapi kalau nak buka ni lambat sikit lah. Buka bawa kereta pula jam lah kan. Tapi tak apalah. Effort tu. Kalau tak mau buka ni, guna ni. Kata gadget kan. Type zikir pagi dan petang, pasang. Kita ikut pelan-pelan satu-satu. Maknanya nak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Kan? Bukan masalah pun sebenarnya. Dia macam tadi kita sembang sebelum kita mulakan siaran. Orang makan orang teringat pula bila lapar tu. Tak payah suruh-suruh, tak payah lupa. Dia memang takkan lupa. Dia memang akan, tapi kalau sibuk sungguh dia lupa juga makan tu, tapi perut tu duduk masa juga. Begitulah maksudnya keterikatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang harus ada supaya kita ni rasa perlu kepada Allah. Jadi ingat, mudah ya zikir ni guys. Guys pula dah. Tuan-tuan dan puan-puan. Mudah sangat-sangat. Tak kira duduk tang mana pun. Atas kapal terbang. Nak naik kapal terbang. Suruh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk dalam kapal terbang. Allahu Astagfirullah, Astagfirullah. Bergoyang sikit. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita biasakan begitu. Sebab seorang mukmin yang baik adalah itulah yang kita sebutkan, dia sentiasa melazimi. So jangan kita susahkan benda yang sepatutnya menjadi sangat mudah dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Jangan sukarkan perkara yang mudah Ustaz. Lepas tu satu lagi Dai, saya nak ingatkan, ada orang dia suka kira. Saya okey bab nak kira ni okey. Ada yang letak zikir ni kena aman 10,000 kali. Jam dia. Bila dia pick up 10,000, dia kata Allah, 1000 ni pakai dak lah aku. Kan, bila masa nak perhabis 1000. Jangan letak. Dalam Fiqhul Adiyati wal Adhkar karya Abdul Muhsin Al-Abbad, dia tulis apa? Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dia tulis, dia kata kebiasaannya zikir-zikir Nabi ni bilangan dia tak pernah lebih daripada 100 kali. So, siapa nak buat lebih tak apa. Tapi jangan letak syarat. Requirement. Kalau hang letak requirement, memang dia fikir 10 tu jam. Tapi kalau orang yang kuat mengumpat, yang ni yang kita bagi 10,000. Kata selagi mana tak cukup 10,000 jangan mengumpat. Dia lena dengan buah tu tak apa, dia tak mengumpat. Allah Akbar. Lena tidur tak. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi para penonton dan Ustaz, kita ada sahabat pemanggil lagi Ustaz di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dai Anas, Kak Iyat sini dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Ya, apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah Dai. Baik, silakan. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Soalan Kak Iyat, dalam kita mendekatkan diri dan mengenal Allah Ustaz, kita tentu banyakkan berzikir. Dan lagi satu, kita perlukan guru. Bagaimana pandangan Ustaz jika ada setengah orang mengatakan dia tidak perlu pada guru, dia mencari Allah sendiri Ustaz? Dan lagi satu soalan Ustaz, bagaimana kita nak tahu yang Allah sedang menjauhkan kita dari dosa? Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Guru Ustaz Syekh Googly Al-YouTube saja melawat itu seringan saja. Betul. Baik, apa-apa pun man la syekh fa syaitanu syekhun lahu. Siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya itu adalah syaitan dalam satu hadis dan sebagainya. Apa-apa jua yang kita nak pelajari dalam agama, kata Imam Al-Bukhari, ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum cakap, ilmu sebelum beramal. Jadi dengan ilmu kita nak ambil daripada siapa? Of course lah daripada guru. Saya baru-baru ni pun ada orang tanya soalan, tapi guru dia Al-Ustaz Al-YouTubi. Al-YouTubi. Hafizahullah. Al-YouTubi. Jadi bila saya kata, Kak, betul dengar YouTube orang rakam semua bagus, tak ada masalah. Tetapi ada perkara-perkara yang harus kita pergi. Dia talaki, ataupun talaki ni kalau tengok istilah orang dulu, dia lagi ekstrim, lagi hebat lah. Dia ada berkatnya apabila kita pergi mengaji tu. Kan? Proses tu, itu adalah proses pendidikan daripada seorang guru kepada murid dan sebagainya. Maka hendaklah bertanya kepada orang yang tahu. Kalau dia cari-cari sendiri, dia tak ada asas, kemudian dia tak ada foundation. Ada orang yang, kenapa ada orang boleh baca sendiri? Dia dah baca sendiri pasal dia berguru dah sebelum tu. Kan? Lepas tu dia bolehlah, dia adalah kemampuan. Maka dengan itu jangan kita tidak mempelajari sesuatu tanpa ada bimbingan guru. Itu salahlah. Yang kedua, macam mana kita nak tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu nak menjauhkan kita dari dosa? Nombor satu, dia datangkan ruang untuk kita buat pahala.
Ada orang dia tak sedap. Kadang-kadang dia kata ada ruang pahala. Ada seorang ulama pernah kata, jangan engkau tolak satu pintu kebajikan yang Allah telah bukakan kepadamu, khawatir pintu itu akan tertutup selama-lamanya untukmu. Mana kalau ada satu benda datang, orang datang satu benda yang menyebabkan benda tu kalau kita buat kita dapat pahala, kita tak endahkan. Ini antara indikator Allah nak jauhkan kita daripada dosa. Antara lain juga Allah bagi kita sakit pun dia juga kan, sakit tu penghapus dosa. Ada yang indikator yang lain pula Allah bagi ujian. Ujian pun menghapuskan dosa. Nak jauhkan diri kita daripada dosa. Ada indikator-indikator yang lain yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita macam-macam isyarat yang menyebabkan kita sibuk dengan benda tu dan tak teringat dah nak buat dosa. Itu cara Allah Ta'ala boleh jauhkan kita daripada melakukan dosa. Yang takutnya, yang paling takut Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki, tapi duk lagi buat dosa. Yang tu yang jam. Yang tu yang tak mau. Disebut sebagai istidraj. Ustaz sebut di awal tadi Ustaz. InsyaAllah dorongan untuk berbuat kebaikan itu sambutlah. Dengan segera, dengan kadar yang segera, jangan ditangguh-tangguhkan kebaikan. Baik Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Intan Zurina Abdul Razak bertanya, bolehkah kita melazimi zikir nama Allah Al-Ghani, yakni Maha Kaya, dan Al-Mughni, Maha Pemberi Kekayaan, sebagai salah satu cabang doa memohon rezeki? Dan yang kedua, adakah dengan selalu membasahkan lidah dengan nama-nama Allah akan memudahkan kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala di saat sakaratul maut kita kelak, Ustaz? Okey. Yang nombor satu tu betul dan kita telah pun bincangkan tadi. Maksudnya kalau kita menggunakan nama Allah dengan bertepatan dengan maksud namanya itu, dengan hajat yang kita pohon, itulah perkara yang sesuai dalam dan kaedah yang terbaik dalam menggunakan nama-nama Allah SWT. Tadi Al-Mughni, Al-Ghani, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Wadud, Aghnina bihalalika an haramika wakfina bifadlika amman siwak. Contohnya doa itu yang diajar juga oleh Nabi SAW kepada kita. Kita sebut nama Al-Ghani, Al-Ghina, Al-Mughni dan sebagainya kalau nak kaya. Tapi kalau tak kaya-kaya jangan marah pula. Tak kaya tu Tuhan tahulah. Tuhan kalau bagi hang kaya, yang Al-Ghani pun tak sebut, Al-Mughni pun tak sebut dah. Kan? Jadi mungkinlah ada hikmah di sebalik itu. Yang kedua, benar kalau kita membiasakan diri sebagaimana tuan guru ataupun syekh kepada Al-Imam Al-Bukhari saat dia nak mati itu, oleh kerana dia banyak sangat duduk biasakan dengan hadis, dia biasakan dengan hadis, maka waktu saat dia nak mati, anak-anak murid dia nak talqin lah, maksudnya nak ajar dia syahadah. Lepas tu anak murid lain kata, hang baik-baik ni tok guru, takkan hang nak ajar tok guru. Dia kata macam ni aku ada idea. Main budak anak kaya sikit lah, dia cerdik sikit. Dia kata macam ni aku ada idea. Dia pipi kat tok guru, dia baca hadis. Dia baca budak-budak dulu baca hadis dengan sanad. Kita baca hadis potong, sekerat-sekerat, bukan baca dengan sanad. Baca Qala Rasulullah terus. Tak apa lagi hadis tu tak habis pun macam sekerat. Depa penuh sanad. Okey, dia baca dengan sanad, tapi sanad tu dia tunggang terbalik kan. Saja dia tunggang terbalik kan. Lepas tu dia baca, dia baca hadis tu, man qala la ilaha illallah fi akhir ahdihi man kana fi akhir ahdahu qala la ilaha illallah dakhala jannah. Lalu syekh kata khata, dia tengah duk sakit nak mati ni, khata, dia kata salah sanad. Lepas tu dia perbetul sanad kawan tu, dia perbetul. Lepas tu dia pun sebut hadis tu, man kana akhir ahdihi qala la ilaha illallah, mati. Allahu akbar, subhanallah, Allah habiskan nyawa dia. Jadi begitulah, kalau kita mahu nyawa kita dengan husnul khatimah, berakhir dengan sebut nama Allah, banyak-banyakkanlah berzikir kepada Allah. Allahu akbar. Ramai orang berbicara untuk hidup mulia, mati mulia, tetapi jarang membicarakan untuk bagaimana hidup dengan mulia. Sama-sama kita renungkan, kita berehat seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya
الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Air mengalir ke dalam kolam, mengalir laju menenang jiwa. Alunkan zikir luar dan dalam, membuka pintu rahmat yang esa. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk siaran kita pada pagi ini. Kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dalam topik ibadah, sebutlah nama Allah. Ayo kita teruskan berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di talian Ustaz pada pagi ini kita nak teruskan lagi dengan kita meraihkan sahabat pemanggil kita Haji Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Fedah Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ya. Untuk sebut nama Allah ni memanglah kita semua tahu dah. Sebab kata kita dah panjang lebar yang Ustaz jelaskan tadi. Tapi soalan saya, kadang-kadang kita dalam masjid Ustaz elok menyebut, berzikir, menyebut nama Allah semua. Tapi bila keluar sampai kat tangga masjid, jumpa kawan dah lain dah ceritanya Ustaz. Dan itu yang payahnya tu Ustaz. Jumpa kawan. Kadang-kadang nak pergi masjid tu, kadang-kadang tersepak batu. Allahu Akbar. Baguslah disebut. Tapi kadang-kadang tersepak batu, Allah celak tu punya batu. Ada kesalah pula batu pula dah yang. Dia sepak batu, dia salahkan batu. Jadi soalan saya, apakah cara istiqamah kita ini, biarlah kita lidah kita menyebut sampai ke hati supaya kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita Ustaz, supaya apa yang kita sebut itu menjadi sebagai bekalan kita untuk husnul khatimah ataupun di pengakhiran yang baik semasa kita kembali ke rahmatullah kelak. Ustaz, itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid. Soalan yang saya rasa realitinya semua orang lalui. Betul disebut Ustaz. Betul. InsyaAllah Ustaz, pencerahan. Terima kasih. Sukalah dia apa nama tu. Memang kita boleh hafal pun. Felda Cini Timur 3 tu. Ustaz boleh hafal lah. Hafal lah. Masya-Allah. Terima kasih. Soalan yang saya kira cukup relevan lah dengan kita punya keadaan kita pada hari ini. Bila kita sebut tentang ini, saya teringat peristiwa yang berlaku kepada Hanzalah, sahabat Nabi SAW, yang satu hari dia pergi mai kalut-kalut bagi tahu dekat Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Dia kata Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah. Dia sebut diri dia lah. Abu Bakar kata wah bercerita pasal apa kan. Dia pun habaq-habaq. Dia kata kita duduk majlis Nabi, kita duduk teringat Tuhan, keluar duk main dengan family, dah terlupa dah happy dah hoya-hoya, dah minum teh tarik apa bala kan. Tak ada lah teh tarik time tu kan, tapi makna lebih kurang gitulah. Lalu Abu Bakar pun kata, betul juga lah. Kan? Hang punya ni logik juga. Jom kita pergi jumpa Nabi lah. Nabi pun kata, apa nama tu, sa'atan sa'ah ya Hanzalah. Maknanya ada masa macam tu, ada masa yang kita ni. Tapi tidaklah bermaksud kelapangan masa yang kita buat benda lain tu adalah melarikan kita daripada zikrullah. Kata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dalam Fadailul Amal, ni buku apa nama tu, kawan-kawan kita dari tabligh suka baca ni, dia duduk baca-baca. Jadi Fadailul Amal dia sebut apa? Dia kata zikir ni adalah keutamaan kita berzikir ni berdasarkan kepada masa-masa umum. Tapi ada masa-masa ibadat lain ataupun keadaan lain yang lebih utama. Contohnya waktu kita tengah duk buat kerja pejabat sebagainya, kerja kita tu nak cari rezeki, maka itulah keutamaan pada ketika itu. Okey, jadi taklah masalah kalau kita habis tangga masjid jumpa kawan, assalamualaikum, takkan jumpa assalamualaikum, astagfirullah kawan ni ni pasal apa pula ni. Dan kita pun jadi jam juga dia pun. Jadi kita berinteraksi dengan manusia dengan keadaan mizan manusia. Kita ada mizan-mizan yang perlu kita tengok. Okay, mizan kita waktu kita beribadat, ada waktu beribadat. Mizan kita sedang bersendirian. Waktu itulah kita
khulu kita tu, sendiri kita itu, sendirian kita itu, kita berfikir. Kadang-kadang kita fikir itu juga merupakan satu exercise, satu ni. Kemudian kita zikir. Apa maksud zikir? Zikir maknanya kita fikir dan kita berzikir, kemudian kita tadbir, kemudian kita kita buat perkara-perkara yang kita ni maksudnya dengan berfikir akan mendatangkan keteringatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita ni kebergantungan kita kepada Allah. Susah kita, Allahu Akbar, kita menyebut. Jadi dengan keadaan-keadaan itulah yang akan menyebabkan kita lagi. Jadi ada masa-masanya untuk kita ialah menjadi manusia biasa. Bukan maksud menjadi manusia biasa itu dengan melupakan langsung, tapi ada masa-masanya yang memang ialah benar-benar perlu kita bersendirian. Contohnya di tengah malam. Betul. Kan? Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengadu, kita cerita, kita berzikir, kita sebut nama Allah sampai menitik air mata. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata sabaqal mufarridun. Cemerlang, gemilang orang-orang yang disebut sebagai al-mufarridun. Sahabat tanya, ma huwal mufarridun? Apakah dia? Wa mal mufarridun ya Rasulullah? Apa tu golongan tu, apa dia? Nabi kata az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang banyak mengingati Allah dari kalangan lelaki dan juga perempuan. Begitu juga Nabi kata ala unabbikum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Aku nak beritahu tak, kamu nak tahu tak amalan yang paling hebat sekali, paling tinggi darjat, paling suci, paling disukai di sisi Tuhanmu, dan lebih baik daripada kamu menginfakkan emas dan perak. Nabi kata dan lebih baik daripada kamu berjihad bertemu musuh. Qalu bala, mereka kata ya, qala zikrullah ta'ala, zikrullah. Jadi ada masa-masa tang jihad tu jihad afdal. Panggil jihad kita duk berzikir, tak ada, saya sibuk berzikir, padahal dia tu ada kekuatan nak pergi berjihad. Tak boleh lah. Jadi kita ada keutamaan-keutamaan pada tempatnya masing-masing. Allahu Akbar. Berzikir itu bagus, tetapi mengajak orang lain sama-sama berzikir itu terlebih bagus. InsyaAllah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan apa yang telah pun kita dengar daripada Fadil Ustaz kita dapat sama-sama amalkan dan sampaikan. Sedar tak sedar Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung program kita pada pagi ini. Dan mungkin 3 intipati ataupun 3 pelan tindakan berkenaan dengan topik zikir ataupun sebutlah nama Allah yang kita bicarakan pada pagi ini Ustaz. Baik, yang pertama kita jangan kita susahkan perkara-perkara yang sedia dimudahkan dalam agama. Kerana itu akan menyulitkan kita. Pilihlah zikir-zikir yang warid daripada Nabi SAW. Contoh kita sebut tadi, zikir pagi dan petang. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, ia ibarat baju besi yang mana makin lama makin hebat kita duk beramal, makin kuat, makin fortified baju besi itu, dan sehinggalah kalau dipanah pun panah itu mampu memantul kembali kepada pemanahnya. Kalau dia panah daripada 100 meter, pantul balik. Maknanya zikir itu kuat. Yang ketiga, kita kena sentiasa sedar bahawasanya hidup kita tidak mampu lari daripada perhatian dan penguasaan Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah rancang baik-baik. Ada zikir yang kita buat secara ritual, ada zikir yang kita buat secara umum. Insya-Allah kita dapat amalkan dan kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kita terus beramal dan sentiasa berada dalam keadaan mengingati Allah. Allahu Akbar. Ayo sama-sama para penonton, kita tadah tangan kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Allah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. Ya Allah, ya Tuhan kami,
jadikanlah kami, bantulah kami dalam mengingatimu ya Allah. Amin. Bantulah kami dalam sentiasa mengingatimu Allah, dalam susah ataupun senang, Amin. dalam keadaan sihat ataupun sakit, dalam keadaan sibuk maupun lapang. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mengingatimu ya Allah dalam setiap keadaan dan masa. Bantulah kami agar sentiasa terikat dengan panduan dan juga rahmat darimu ya Allah, agar kami tidak terpesong dalam kehidupan kami. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kecintaan kepada iman, jauhkanlah kami kepada asbab-asbab kemungkaran, kekufuran dan kefasikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khair sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama kita akan kembali dalam tayangan Ustaz untuk topik hadis hamba yang produktif bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga panel Fadil Ustaz Amran Yusof. InsyaAllah jam dan juga waktu yang sama esok dalam tayangan Ustaz. Biar tahu jangan keliru para penonton dan juga Fadil Ustaz, ayo kita tangguh majlis kita, program kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwa minkum. Bismillahirrahmanirrahim.